Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita tertunggu-tunggu, seluruh rakyat Malaysia tertunggu-tunggu. Apa komen Akmal Saleh berkait dengan dapatan terkini, laporan terkini, korekan terkini, rahsia terkini yang diketahui tentang Abang Belon yang telah pun didedahkan di dalam media. Kemarin kita digemparkan dengan pendedahan daripada sumber yang dipetik sebagai berkata, Abang Belon mempunyai 13 kesalahan atau jenayah lampau dan kebanyakannya berkait dengan dadah. Dan menurut laporan, 6 daripadanya telah didakwa di mahkamah. Apabila perkara itu menjadi tular, netizen mula mempersoalkan sejauh mana Akmal Saleh membuat siasatan berkaitan dengan identiti Abang Belon yang sebenarnya. Sehingga beliau cuba menggunakan isu tersebut untuk memenangi hati rakyat. Namun ramai yang kata akhirnya Akmal Saleh terceduk sendiri. Akmal Saleh dikenakan oleh Abang Belon sendiri. Apabila Abang Belon seakan-akan bermain seperti menjadi mangsa, yang mana kini netizen mula beralih arah. Mereka kini bukan sekadar meninggalkan Abang Belon dalam isu itu, tapi mereka juga mula mencari adakah kebenaran yang lain yang tidak diketahui oleh ramai netizen lain berkait dengan Abang Belon. Tetapi yang paling kita tunggu-tunggu, komen daripada Akmal Saleh selepas diketahui Abang Belon mempunyai 13 kes jenayah lampau yang mana ada yang didakwa di mahkamah dan juga kebanyakannya berkait dengan dadah. Kita tunggu-tunggu sebenarnya apa komen Akmal Saleh. Adakah beliau mungkin akan menyesalkah atau mungkin akan menyerahkan kepada siasatan pihak polis atau sebagainya kah, atau mengundur diri untuk membantu kah atau sebagainya. Tetapi rupa-rupanya lain pula yang Akmal Saleh lakukan. Kata Akmal Saleh, adakah hanya dengan rekod jenayah yang dahulu membolehkan mereka ini dizalimi dan diperlakukan seperti binatang? Kalau anak tauke dan menteri ada yang rekod lampau, kamu senyap, kata Akmal Saleh. Orang bawah yang miskin bukan main lagi dihina, kata beliau. Sebenarnya netizen mula mempersoalkan apa yang cuba mau diperjuangkan oleh Akmal Saleh. Netizen kata, tiada siapa yang cuba menghina Abang Belon. Tiada yang mahu menghina Abang Belon. Bahkan perbuatan pekerjaan Abang Belon, menjual belon itu, tiada siapa yang hina. Tiada sesiapa yang menghina pekerjaan yang mulia, yang halal tersebut. Namun ada yang persoal hanya satu. Caranya saja mungkin salah. Kata mereka niat yang betul tapi dengan cara yang salah menyebabkan banyak perkara yang salah akan tertonjol. Apabila Akmal Saleh menyatakan adakah hanya dengan rekod jenayah yang dahulu membolehkan mereka ini dizalimi dan diperlakukan seperti binatang, ramai netizen mula mempersoal bila masa mereka ini dizalimi dan diperlakukan seperti binatang, kata mereka. Kerana siasatan penuh belum keluar lagi. Adakah Akmal Saleh bersifat provokatif ataupun bersifat subjudis ataupun mendahului laporan atau mendahului siasatan? Kerana siasatan belum ada yang sepenuhnya. Bahkan kini ada yang sudah dihantar kepada Timbalan Pendakwa Raya. Jadi bagaimana mungkin Akmal Saleh menyatakan mereka dizalimi dan diperlakukan seperti binatang, sedangkan laporan belum penuh keluar dan belum ada perbicaraan di mahkamah. Hanya melihat dari satu sisi, itu satu perkara yang tidak adil. Akmal Saleh seakan-akan berdiri pada satu sisi yang tidak adil. Beliau menilai hanya pada sisi Abang Belon, bukan dari dua-dua sisi termasuk di BKL. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila perkara ini mula jadi tular,
Ada yang kata, semoga Akmal Saleh berpada-pada di dalam membantu sesiapapun, kata mereka. Lebih baik Akmal Saleh lain kali siasat sedalam-dalamnya dahulu. Kerana beliau bukan orang biasa. Akmal Saleh bukan biasa-biasa. Beliau ialah Ketua Pemuda UMNO, yang mana patutnya beliau membantu Zahid Hamidi membangkitkan semula UMNO. Bukannya menunggang isu seperti ini secara murahan, kata mereka lagi. Semoga dengan pendedahan itu, kita semua tahu itu komen Akmal Saleh. Yang paling kita tunggu sekarang ini pula ialah apa pula komen Cikgu Bad. Adakah Cikgu Bad akan cuba persalahkan DAP lagi? Ataupun beliau pula yang akan menarik diri? Kita tunggulah nanti. Semoga ada jawapan daripada Cikgu Bad selepas ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Sewaktu kes Abang Belon menjadi sangat popular dan terkenal, ramai juga yang cuba meneka. Mereka menuduh Abang Belon ketika bertempur dengan DBKL, mungkin kata mereka dalam pengaruh sesuatu. Ada yang cuba meneka, mungkin Abang Belon pernah terlibat dengan kes dadah. Tapi waktu itu, ramai yang tak berani sangatlah nak cakap kerana takut akan menjadi fitnah. Akhirnya, hari ini disahkan bahawa penjajah Belon rupa-rupanya ada kes atau ada rekod lampau melibatkan jenayah lampau membabitkan kes dadah. Saudara, pengesahan ini betul-betul mengejutkan kita semua. Peniaga Belon yang didakwa dikasari oleh anggota penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur minggu lalu didakwa mempunyai 13 rekod jenayah lampau. Menurut Cosmo yang memetik sumber, kebanyakannya didakwa berkaitan dengan kesalahan dadah. Kebanyakan rekod terbabit adalah berkaitan dengan kesalahan dadah, menurut sumber yang dipetik oleh Cosmo. Suspek sebelum ini pernah dihadapkan ke mahkamah bagi 6 daripada kes tersebut. Kata sumber itu seperti dilapor. Sebelum itu, berhubung insiden antara peniaga Belon dan anggota DBKL, 2 daripada 3 kertas siasatan telah pun diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya TPR. Saudara-saudara sekalian, kita memang tidak terkejut dengan penemuan-penemuan seperti ini. Pada zaman moden yang ada sekarang ini, pada bila-bila waktu sahaja, semua maklumat boleh keluar dengan mudah. Hanya dengan satu kali klik akan diketahui identiti sebenar seseorang itu. Termasuklah Abang Belon. Itulah sudah ramai orang menasihati Abang Belon supaya berhati-hati. Tidak termakan dengan hasutan ahli-ahli politik maupun pempengaruh. Ramai yang menasihati Abang Belon lebih baik berdiam diri. Pertama, yang kedua, jangan terlalu sensasikan hal ini. Yang ketiga, mereka nasihati Abang Belon jangan terpengaruh untuk membawa kes ini ke mahkamah. Kerana Abang Belon memang ada kesalahan. Yang salahnya, dia dah mengaku dia tidak mempunyai lesen perniagaan. Dengan kata lain, berniaga secara haram. Kes itu saja boleh menyebabkan Abang Belon kalah secara percuma terhadap pendakwaan nanti. Apa pula akan berlaku kepada Abang Belon selepas ini? Itulah. Netizen tidak akan berhenti mengorek dan mengorek identiti sebenar siapa Abang Belon. Mungkin saja pendedahan rupa-rupanya Abang Belon ini ada rekod jenayah lampau membabitkan kes dadah. Mungkin baru permulaan. Nanti akhirnya lebih banyak yang akan diketahui tentang Abang Belon ini. Jadi pada pendapat ramai netizen, termasuk saya, lebih baiklah Abang Belon
berdamailah dengan DBKL, tamatkan sengketa itu, jangan teruskan pendakwaan di mahkamah, berdamai dan tamatkan secara aman. Itu mungkin akan membuatkan Abang Belon lebih tenang hidupnya. Kalau diteruskan kes ini, naik turun mahkamah, kita tak tahu berapa kali. Abang Belon mampukah? Itu persoalannya. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.